Tuan-tuan perempuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni adalah satu benda yang sangat mahal dan ilmu ni adalah satu benda yang sangat berharga. Sebab tu kita menghadiri, maknanya kita bergerak menuju ke majlis ilmu. Kerana apa? Kerana kita berhajat dengan majlis ilmu tu, maka kita yang pergi pada dia. Sebab tu Imam Malik rahimahullah taala dia menyebut al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu ni dia didatangi, bukan ilmu tu mendatangi. Ketika Imam Malik dijemput oleh Khalifah Harun Ar-Rashid mai ke istana khalifah, mai ajak dalam istana. Tapi Imam Malik kata apa? Dengan kata-kata yang masyhur tadi tu dia kata tulah, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu ini didatangi. Maknanya kalau hang nak belajar ilmu, hang mai dekat aku. Kita sekarang ni, suasana kita di dunia sekarang ni lah, di Pulau Pinang ke, di mana-mana luar-luar negara ni, konsep dia macam mana? Konsep dia ada satu tempat pengajian ilmu, maka orang nak mai mengaji ilmu, dia mai satu lokasi tu, termasuk juga orang yang nak mai mengajak tu, dia mai situ. Maka segala usaha yang dibuat untuk mendatangi majlis ilmu tadi tu, maka kesemua tu akan dikira sebagai ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah cerita ke tak pernah cerita dekat tuan-tuan kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengembara semata-mata untuk mendapat ilmu. Dia duduk di Madinah. Dia dengar hadis Nabi SAW yang menyebut berkaitan dengan suasana orang bangun di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar ni, orang masa dia bangun tu, dia dibangkitkan dalam beberapa situasi dan keadaan. Antaranya adalah hufatan. Hufatan tu tidak berkasut. Dia dibangkit dengan keadaan urlatan. Urlatan ni tidak berpakaian. Dan satu lagi, ghurlan. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, dia ni Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kisah ni disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karangan Imam Bukhari, bab berkaitan dengan al-mu'anaqah. Mu'anaqah ni maksud dia berpelukan. Kita ni boleh tak peluk dengan orang? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Boleh tak peluk? Boleh. Apabila kita ada satu tempoh yang lama kita tak jumpa dia, contoh dia balik pada Mekah, kita mu'anaqah, berpelukan dengan dia. Atau kita dah lama dah tak duduk di sini, atau bila-bila kita main kenuri kahwin, jumpa kawan kita satu tempat kerja yang dah lama kita tak kerja, kita berpelukan dengan dia, boleh. Maka kalau hari-hari jumpa peluk, dia pelik jugalah. Semayang Zuhur jumpa peluk, semayang Asar peluk, semayang Maghrib peluk, dia menuju ke arah lain pula lagi. Kerap sangat peluk. Peluk ada sebab lah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa dia buat? Dia bila dengar hadis tadi tu, dia tanya dekat geng-geng duk ada dekat Madinah ni, dia tanya, hamba tahu tak apa makna perkataan ghurlan ni? Hamba tahu tak maksud perkataan ghurlan ni? Kami kata, kami pun tak tahulah, tak apa jelas maksud dia. Tapi ada seorang lelaki yang dia ni duduk dekat Madinah, duduk dekat Syria, yang dia ni pernah dengar hadis ni pada Nabi SAW. Sayyidina Jabir bin Abdullah ni apa dia buat? Dia beli seekor unta. Ada riwayat kata dia beli seekor kuda. Dan dia buat persiapan dan segala kelengkapan untuk dia mengembara, start daripada Madinah, jalan pi sampai ke mana? Pi jalan sampai ke Syria. Berapa lama? Sebulan perjalanan. Maknanya bawa bekalan, makanan, duduk atas unta tu, jalan-jalan dengan lenguh. Kau boleh sandak. Unta ni kau boleh sandak. Bukan ada R&R boleh berhenti makan chicken chop ke apa ke.
Duk keras saja atas tu lah, jalan sakit badan, letih barang, unloading barang kat unta, jalan balik dengan perjalanan padang pasir yang kita tak tahu bahaya tak bahaya. Dia punya fokus satu je, aku nak tahu perkataan ghurlan ni apa maknanya. Bila dia sampai dekat situ, maka jumpalah macam penjaga lah, macam orang yang khidmat dengan sahabat yang ada dekat Madinah tu. Sahabat tu yang nama dia adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Abdullah bin Unais ni Nabi SAW pernah bagi dia satu tongkat dekat dia kerana dia berjaya mempertahankan Nabi SAW daripada dibunuh oleh seorang lelaki yang nama dia Khalid bin Sufyan. Dalam peperangan, Khalid bin Sufyan ni dia nak membunuh Nabi SAW. Maka Abdullah bin Unais yang pertahankan Nabi SAW, dan sebagai menghargai jasa, maka dia bagi tongkat tu kepada siapa? Kepada Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dan ada riwayat menyebut dia jaga tongkat tu, maknanya dia pergi mana pun dia bawa tongkat tu. Apabila dia nak meninggal dunia, dia pesan dekat orang supaya ambil tongkat tadi tu, kafankan sekali dengan dia. Sayyidina Abdullah bin Unais apabila dia duduk dalam rumah dia di kawasan dia tu, datang Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka ahli khidmat dengan dia, orang yang selalu khidmat, dia kata, tunggu Ustaz, mai aku pergi tengok dulu. Bagi tahu, kata ada orang tetamu datang daripada Madinah nak jumpa kamu. Maka Sayyidina Abdullah bin Unais dia pun keluar. Bila dia keluar, dia jumpa Sayyidina Jabir bin Abdullah, lama tak jumpa. Mereka dia pun berpelukan, dia tanya khabar, sihat ke dan sebagainya. Kemudian terus Sayyidina Jabir bin Abdullah ni dia tanya, aku mai ni ada satu hajat besar dekat hang. Kau tak masuk rumah minum kopi ke apa, kopi radik ke tak ada lah. Tang tu je tanya terus. Apa maksud yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni? Sebab setakat aku tanya dekat Madinah ni, ramai orang yang sebut, antara orang yang tahu isu ni adalah kamu. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, dia kata maksudnya itu adalah tidak berkhatan. Maknanya bangkit di mahsyar esok tak berpakaian, tidak berkhatan dan tidak berkasut dalam keadaan matahari sejengkai. Dapat satu je maksud tu, maka dia terus bungkus barang semua, shoot pula balik sebulan lagi ke mana? Ke Madinah. Demikian semangat sahabat untuk menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita sekarang ni di negeri kita di Pulau Pinang ni rata-rata kuliah. Masjid ni kuliah, surau ni kuliah, masjid ni kuliah. Kuliah sampai banyak sangat, sampai orang pun tak ada di kuliah. Sampai ustaz mai tak ada orang. Sebab ramai banyak sangat kuliah di mewah di negeri kita ni. Tapi kita kadang-kadang nak main tu bukanlah jauh sangat. Kita rasa banyak benda yang menghalang kita. Sebab tu Nabi SAW letak hadis yang awal ni apa dia? Man salaka tariqan. Siapa yang merempuh dan menempuh satu jalan, nak mai belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, banyak benda yang kita kurang dalam agama ni nak mai belajar balik, maka orang yang nak mai belajar tu, maka dia nampak jalan-jalan tu, Allah mudahkan dia jalan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita belajar, maka baru kita tahu benda tu boleh tak boleh, halal ke haram ke, macam-macam jadi.